Baik, kita akan mulakan kita punya sesi pada kali ini, tuan-tuan dan puan, untuk sesi yang ketiga bagi level 1. InsyaAllah, siapa yang ada bersama saya sekarang ini, tahniah. Pada anda yang tak dapat hadir dan sedang menonton rakaman ini, okay, sila tonton sampai habis lah ya. Jangan di skip. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam hidup hebat luar biasa tuan-tuan dan puan sekalian. So, hari ini hari Isnin. Okey. Sesi kita yang ketiga untuk Spectacular Hypnotism. Nah, program ini dah tak ada dah. Sebenarnya kita dah tutup, tapi sempena hari lahir saya yang saya tawarkan tempoh hari, tuan-tuan dan puan sekalian, saya adakan ni khas uh, untuk mereka yang ingin mendapatkan peluang-peluang khas. Jadi kita bukalah. Tanya pada anda yang dapat bersama, termasuk ahli-ahli sedia ada dalam dunia hipnosis bersama Hypnovengers Academy ataupun Hypnotic Works. Tuan-tuan dan puan sekalian, jom kita sambung kita punya perjalanan pada sesi kita yang berikutnya ni. Okey, kita dah cerita tentang potensi otak, tentang bawah sedar. Betul Lepas tu kita dah cerita tentang sejarah hipnosis. Saya dah bebel tentang apa tu magnetism. Masuk ke era zaman hipnosis awal tu. Okey, kemudian pergi pada era modern hipnosis. Betul? Pada anda yang tak dapat ikut secara langsung dan tonton rakaman, pastikan tonton rakaman je. Jangan di skip. Dan hari ini orang puan, untuk sesi ketiga, kita masuk pada term yang ada dalam hipnosis lah. Tak banyak sikit je orang puan. Anda akan jumpa perkataan hipnosis, hipnosa, hipnotism. Ini yang pertama lah. Itu maksudnya lebih kepada keadaan. Ingat lebih kepada keadaan. Hipnosis, hipnosa, hipnotism tu benda yang sama orang puan. Keadaan berpengaruh. Kalau masuk pada hipnotis. Kalau hipnotis apa orang puan? Cuba share dekat bahagian chat. Hipnotis apa hipnotis? Apa tu hipnotis? Kat skrin kalau saya conteng kat skrin tu boleh nampak. Ada yang baru masuk. Selamat bersama. Selamat malam. Okay, hipnotis maksudnya orang yang melakukan hipnosis tu lah. Orang yang menggunakan seni hipnosis tu kan. Jadi anda ni semua adalah seorang hipnotis. Sama ada bertauliah ataupun tidak saja. Okay. Sama ada belajar ataupun tidak. Nah, orang ni kat luar sana, orang puan, saya label sebagai hipnotis juga sebab mereka ni juga menjalankan kerja-kerja mempengaruhi. Mereka juga tanpa sedar memberikan kesan-kesan pengaruh kepada orang ramai. Zaman ni terlalu ramai hipnotis orang puan. Maksudnya apa orang puan? Orang-orang yang berpengaruh ataupun duduk pada level pempengaruh kan, influencer kan orang puan. Mereka ni hipnotis sebenarnya orang puan. Cuma mereka tak belajar lah hipnosis betul Tapi mereka seorang hipnotis. Mereka ni memberikan kesan besar tau pada diorang punya peminat, pengikut dia. Nah, jadi kalau ada benda-benda yang tak betul mereka buat ataupun mereka cakap, itu boleh uh, beri kesan besar tau pada siapa yang terima informasi daripada mereka-mereka ni lah tadi. Jadi mereka kena bertanggungjawab sebenarnya orang puan. Jadi berat sebenarnya jadi seorang pempengaruh ni. Eh? Ramai orang nak jalan pintas kan. Sekarang buat konten macam-macam. Mengarut orang puan. Maaf cakap lah. Sebenarnya sampai tahap kalau kita boleh lihat keadaan-keadaan terdesak lah. Keadaan-keadaan terdesak.
Jadi semua menggunakan jalan kerja, menjalankan marketing dan sebagainya ataupun bentuk-bentuk pengaruh yang dalam sifatnya tu negatif ataupun merugikan ramai orang. Dan mereka ni kebanyakan tak kisah pun. Mereka tak kisah pun. Jadi dah masuk bab menormalkan lah hal-hal yang tak betul. Kadang-kadang kalau di sudut agama hal tu haram, yes, dia selamba je guna orang puan. Ah, terlalu banyak sekarang zaman sekarang orang puan. Jadi kena hati-hati. Kalau anda sedar, anda faham, pastikan ahli keluarga anda, anak-anak anda, orang terdekat kita ni faham juga. Eh? Jangan kita seorang je yang faham ataupun yang tahu. Okey, perkataan seterusnya adalah hipnoterapi. Hipnoterapi apa? Apa hipnoterapi? Bang belajar hipnosis ni pada tahap asas ni kan, sekaligus anda juga belajar asas hipnoterapi sebenarnya. Ha, kalau masuk pada peringkat yang seterusnya nanti tentang advanced hipnoterapi, itu khas memang untuk ditrain lebih dalam lagi mempelajari hipnoterapi. Tapi pada tahap asas ni sahaja orang puan, asas hipnoterapi juga adalah termasuk. Okey, kata Cik Puan Hanis kat sini orang puan, okey, maksud hipnoterapi lah terapi menggunakan hipnosis. Senang senang. Kalau orang tanya hipnoterapi tu apa? Terapi yang menggunakan hipnosis. Kan? Jadi hipnosis tu pula apa? Kita kena jelaskanlah hipnosis tu apa orang puan. Jadi ini penting untuk anda tahu supaya dapat menjelaskan. Jadi hipnoterapi itu terapi yang menggunakan aplikasi hipnosis lah ataupun kaedah hipnosis. Next adalah hipnoterapis. Apa tu hipnoterapis? Orang yang melakukan terapi hipnosis tadi lah. Ataupun kita panggil juruterapi lah. Itu hipnoterapis. Jadi ini adalah term yang asas yang penting seorang ahli hipnosis ataupun hipnotis perlu tahu. Jangan tak tahu tuan-tuan dan cikgu sekalian. Okey. Semua hipnosis adalah self-hipnosis. Ini salah seorang guru hipnotis saya. Guru hipnosis saya, tuan-tuan dan cikgu sekalian. Namanya adalah Ian Nurindra. Jadi beliau telah meninggal dunia lebih kurang 3 ke 5 tahun yang lalu, orang puan. Kami kehilangan guru besar dalam industri hipnosis. Anda lihat orangnya humble, biasa orang puan. Kalau tengok dia bercakap dekat dalam program kan, dia masuk dalam program, dia berada dekat pentas ke apa. Kita tengok ya tak ya ni seorang hipnotis, ya tak ya ni hipnoterapis. Tapi bila dia bercakap, bila dia buat, dia menunjukkan aksi-aksi hipnosis tu, oh memang orang teruja. Memang hipnotik lah. Satu dewan tu orang sampai tak boleh nak cakap apalah senang cerita. Mana taknya lah orang puan. Kalau dia tengah bercakap dekat depan kan, dia boleh panggil peserta ataupun penonton yang ada kat belakang. Kalau penonton kat belakang tengok dia lah orang puan, itu dia buat beberapa isyarat lah orang puan. Contoh dia buat isyarat tangan contoh-contoh tangan. Dia tunjukkan isyarat tangan dia ni seperti isyarat tombang lah Faham tak? Dia just tombangkan dia punya tangan, isyarat dia menurunkan tangan macam tu. Orang tu tombang lah orang puan kat belakang. Tengah duduk, tengah tengok dia, tengah perhatikan tangan dia tu. Bila dia buat isyarat macam tu orang puan, terus tombang orang tu. Maksudnya apa? Dia tidur. Ditidurkan daripada jarak jauh macam tu lah. Okay. Nah, melihat aksi-aksi macam gitu kan terkejut kan. Kalau orang-orang kita takut kan kalau tengok macam tu betul tak? Ini apa berlaku ni betul tak? Macam-macam bermain dekat kepala. Nah, itulah proses belajar. Mula kita akan nampak aneh, mistik dan sebagainya kan. Lepas tu baru kita tahu macam mana proses tu boleh jadi. Okay. Tengah sembang-sembang, tengah cakap, tengah terang kat depan ni, dia tepuk peserta yang dekat depan tu. Just pegang bahu, sentuh macam gitu, tumbang orangnya orang puan. Lepas tu berjangkit orang puan. Berjangkit. Makin lama makin ramai ditidurkan dekat dalam program orang puan.
Tu program hipnosis menarik ataupun yang rare dalam hipnosis. Yes, teknik yang menidurkan orang tu. Yang selalu orang ramai samakan hal tersebut dengan dunia pukau tu lah. Seperti masyarakat Nusantara percaya. Tu kalau kena tiup, kena sentuh kan. Jadi tak sedarkan diri kan. Tu kan nampak macam sama kan. Dia macam sama tapi bukan orang puan. Tapi bukan. Dulu pun saya ingat, oh inilah ilmu-ilmu pukau yang orang-orang biasa cakap. Tapi bila kita belajar, masuk training formal, banyak benda lah yang mula terhurai kan. Jelas pada kepala otak diri sendiri. Okay? Semua hipnosis adalah self-hypnosis tuan-tuan. Maksud dia apa ni? Semua fenomena berpengaruh yang kita lalui, semua sebenarnya bermula daripada diri sendiri. Disebut sebagai self-hypnosis. Menghipnosis diri sendiri. Okay. Dia macam ini tuan-tuan. Saya nak hipnosis seseorang ni. Okay, ini kita misalkan saya nak hipnosis seseorang. Saya nak buatlah teknik yang saya belajar dalam hipnosis ni. Tak kisahlah teknik apa tuan-puan. Waktu saya nak buat dekat orang ni, okay, proses saya nak buat, nak mempengaruhi dia, nak hipnosis dia ni, tak akan berlaku dengan baik. Ataupun boleh dikatakan total gagal lah tuan-puan. Okay. Kalau apa tuan-puan? Sekiranya saya set ataupun saya punya programming diri mengatakan aku boleh buat ke? Ini tak buat, rasa tak boleh buat ni kan? Ataupun aku rasa tak jadi lah. Ni kalau buat rasanya orang ni tak boleh follow lah apa aku buat. Contoh. Maknanya kat sini sedikit keraguan yang ada ataupun yang saya cetuskan itu beri kesan besar pada tindak tanduk dan cara saya buat nanti. Ini yang dimaksudkan semua hipnosis adalah self-hypnosis. Okay. Itu hal pertama. Dia berbalik kepada saya. Apa saya macam mana? Saya okey tak? Mindset saya okey tak? Kan? Keyakinan saya okey tak ni? Untuk saya buat apa saya nak buat tadi. Perkara yang kedua, kita kena lihat sudut self-hypnosis dari sisi orang tu pula. Orang yang saya nak hipnosis ni, macam mana pula dia punya programming? Kalau dalam diri dia mengatakan, aku tak nak dia hipnosis. Kan? Ya, aku tak boleh lah dengan dia ni contoh. Dan aku tak minat lah sekian-sekian. Kan? Aku rasa dia ni tak boleh buat lah dekat aku contoh. Ini programming dia ni. Saya, kalau pun programming saya bagus, saya yakin apa yang saya boleh buat ni dekat dia ni mesti boleh. Dah bagus lah tu kan. Tapi rupanya dekat orang tu, sebaliknya. Self-hypnosis diri dia mengatakan apa? Aku ni tak boleh dibantu. Aku dah jumpa ramai orang lah. Memang aku ni tak boleh lah kata. Kalau aku dihipnosis pun tak boleh. Kan? Tak ada siapa boleh bantu aku. Contoh dia ada programming macam ni. Jadi bila saya buat dekat dia tuan-puan, yes. Result dia kemungkinan besar adalah tidak sesuai dan tidak berkesan untuk diri dia. Sebelum saya teruskan, belajar sesuatu ke? Faham tak setakat ni? Apa yang dimaksudkan dengan semua hipnosis adalah self-hypnosis. Sebab tu anda jangan buang masa. Kalau faham benda ni, anda jangan buang masa kan. Berbuih mulut, sibuk nak betulkan orang. Ingat saya cakap, jangan sibuk nak betulkan orang, sedangkan orang tu sebenarnya tak merasa perlu pun untuk dibetulkan. Ataupun dia sebenarnya belum merasa perlu lagi akan sebuah perubahan. Dengar baik-baik. Sebab tu kita dalam proses yang dikatakan nak betulkan orang lain, okay, jangan betulkan orangnya, betulkan apa yang salah ataupun apa yang kurang. Faham ke ni? Bezakan keadaan tu. Bukan sibuk betulkan orangnya, betulkan perbuatan-perbuatannya, kesalahan-kesalahannya orang puan. Nah, orang tu akan betul. Bila perbuatan-perbuatan, okay, banyak dia mula faham bahawa benda tu tak betul, dan dia akan jadi orang yang betul. Okay? Ada orang dia terus attack orangnya, total nak orang tu berubah seperti mana yang dia nak. Tak boleh. Kita tak ada hak bab tu. Kita tak ada kuasa orang puan. Anda kena faham benda ni.
Seorang hipnotis yang hebat macam mana, orang puan? Dia tak ada kuasa, orang puan, untuk mengubah orang lain. Mungkin dengar baik-baik ni. Ni orang luar yang tak belajar hipnosis. Dia akan ingat ahli hipnotis ni, oh, pakai sihir. Bahaya. Jangan dekat dengan dia. Jangan salam dan sebagainya. Nanti macam-macam boleh jadi contoh. Padahal, okay, hipnosis tu aplikasi tau, seni, software untuk hardware kita, otak kita. Tapi bukan bermakna kita boleh menguasai fikiran orang lain ataupun ambil alih fikiran orang lain. Saya tegaskan ni, itu tidak berlaku. Okay? Seorang hipnotis, dia tak boleh ambil alih kendalian fikiran orang lain. Tak. Ini yang orang nampak macam kita ambil alih fikiran orang lain. Tak. Kita ni pemandu sahaja, orang puan. Hebat mana anda dalam dunia hipnotis, dalam dunia hipnosis, orang puan. Anda hanyalah sekadar seorang pemandu. Seorang pemandu. Kita ni pandu orang tu daripada A pergi ke B, pergi ke C, pergi ke mana dia nak pergi. Sekiranya kita tahu laluannya, jalannya, kita bawa. Kita ni bawa. Dia nak berhenti dekat mana, dia nak keluar, nak putuskan proses tu ke apa, itu hak dia. Kita tak ada kuasa. Saya bawa aje. Saya bawa orang tu pergi pada keadaan hipnosis. Kan? Pumpang-pumpang kita programkan dia kan. Kalau dia tak setuju dengan apa saya cadangkan, dia tak nak terima apa yang saya programkan, dia rasa tak sesuai, dia rasa belum sedia, itu masalah dia. Bukan masalah saya. Saya jalan kerja saya buat apa yang saya tahu. Faham ni? Anda jangan jadi orang yang terlalu menekan nak orang lain jadi seperti mana yang anda nak. Anda akan stres. Anda akan stres berat. Saya dah lalui fasa macam ini. Saya dah tengok ramai. Banyaklah terapis-terapis ke apa. Walaupun dia bukan bidang hipnosis kan. Mereka kebanyakan ada mental ataupun mindset yang salah lah. Dia tak perasan yang dia sedang memegang fikiran bahawa dia boleh ubah orang lain. Dia nak orang lain berubah macam mana dia nak. Padahal itu di luar daripada kawalan ataupun kuasa dia. Kita ada kuasa bab tu. Okay, yang kita belajar ni apa? Hipnosis mengajarkan kita soal kesedaran bahawa manusia semua boleh mengalami proses pengaruh. Kita belajar macam mana jalan kerja mempengaruhi seseorang. Okay, supaya dia mengalami satu proses menerima informasi dengan lebih baik lagi daripada sebelum ni. Okay, sehingga kan ia boleh terdorong ke arah perubahan lah. Mungkin dia akan jadi orang yang lebih baik daripada yang kita nak. Boleh jadi macam tu. Okay. Setuju? Okay. Siapa pun ada dengan anda, adik keluarga ke, anak ke, pasangan ke, bohonglah kalau kita tak nak ataupun kita tak ada terbayang inginkan mereka ni jadi sekian-sekian-sekian kan. Betul tak? Kita rasa apa yang kita nak tu macam bagus sangat, betul eh? Faham tak? Kita kan ada pandangan macam tu, betul? Sebagai manusia biasa, kita ada harapan. Betul tak? Tapi seringkali kita lupa. Biasanya sebab kita tak tahu. Jadi inilah proses untuk kita tahu, orang puan. Kita mendorong orang, kita memujuk orang. Kerja-kerja hipnosis tak lebih seperti seorang pendakwah, seorang ejen pemasaran. Okay? Maksudnya apa? Kita ni, kerja-kerja kita kan, menunjukkan contoh yang betul. Kerja-kerja kita apa lagi? Kita mendorong orang lain ni dengan proses menyampaikan. Berpesan-pesanlah kepada kebaikan. Janganlah berputus asa dalam proses menyampaikan ni. Teruskan menyampaikan perkara yang baik. Okey? Berpesan-pesan pada kebaikan. Orang nak terima, tak nak terima, orang puan tu nombor 2, nombor 3, orang puan. Yang pertama, kita sampaikan dulu. Cakap. Okey, bukan nak tunjuk baik pun. Ceritanya memang kita nak jadi baik kan. Kita kena cakap benda yang baik-baik, kena sampaikan. Walaupun kita belum cukup baik lagi, orang puan. Sebab apa? Sebahagian daripada apa kita cakap, sebenarnya untuk diri kita sendiri je. Dapat tak ni? Boleh? Jangan sampai tak menyampaikan, jangan sampai tak tegur, kan? Kita tegur, kita sampaikan, kita cakap. Okey?
Boleh Semua hipnosis adalah self-hypnosis, semua perkara berpengaruh yang berlaku dalam kehidupan ini dia bermula pada diri orang tu, diri kita sendiri. Ah, okay, saya teruskan. Ada apa soalan? Okey. Kita masuk pada brainwave. Okay, kita pergi lebih dalam lagi loh, puan. Saya perlu sentuh tentang brainwave sebab kita kan guna hipnosis. Hipnosis ni kan akan menggunakan ataupun digunakan kepada daerah ataupun wilayah fikiran. Nah, jadi bila wilayah fikiran ni berkaitan dengan otak, fungsi otak. Jadi kita sentuh tentang brainwave. Brainwave gelombang otak lah, puan. Ada 4 fasa dia. Ni dia punya flow. Basic. Beta, alpha, theta, delta. Sebenarnya kalau kita tahu tentang pecahan dia ada banyak lagi gelombang tu, puan. Ada banyak lagi bentuk-bentuk gelombang dia. Tapi ni asas. Okay, dia turun, dia naik, puan. Maksud dia turun, daripada beta dia akan turun ke bawah lah. Alpha, theta dan delta ke bawah. Dia naik daripada bawah ke atas lah. Betul Faham Dia punya flow tu ikut uh, bahagian-bahagian yang tertera sekarang ni. Beta, alpha, theta, delta. Dia tak ada yang daripada beta, tiba-tiba ke delta terus tanpa melalui alpha dan theta. Tak ada. Sama ada dia laju ataupun perlahan. Beta dia turun sikit-sikit kan. Turun ke alpha dulu, kemudian ke theta dan delta. Ada yang laju. Daripada beta tu, dia turun ke alpha, theta, delta terus. Tapi dia tetap melalui alpha dan theta. Nah, boleh ke ni? Gelombang otak kita sentiasa berubah-ubah. Ha, dipengaruhi oleh banyak hal, banyak perkara dipengaruhi sehingga dia boleh berubah-ubah. Ada orang kerana dalam fikiran dia jenis orang yang banyak fikir. Kan kalau masuk satu maklumat tu, dia termenung punya lama, puan. Memikirkan satu hal tu bercambah-cambah dia fikir, puan. Dia duduk dekat getaran beta, terlalu busy otak dia, puan. Kat beta. Nah, dekat beta ni, puan, daerah super aktif. Okey? Kita ada 5 sampai 9 fokus tau kalau dekat beta ni. Secara bergantian. Multitasking lah orang cakap. Sebenarnya multitasking tu tak bagus, tuan-tuan. Ada orang ingat multitasking ni bakat. Bagus lah sebenarnya kan. Tak. Okay. Itu kalau belajar tentang ilmu otak, tuan-tuan, pakar ataupun doktor otak pernah bagi tahu pasal ni lah. Ramai orang kebiasaan dia ingat multitasking tu bagus. Multitask tu bagus. Tapi sebenarnya tak elok pada keupayaan kita punya otak. Lebih bagus kita fokus pada satu-satu perkara tu dengan baik. Okay? Cuma nak bagi tahu kat sini lah, puan. Ini gerak kerja fikiran. Kalau dekat beta, waktu kita dekat beta ni, anda boleh label kat sini sebagai minda sedar lah. Kalau saya cakap minda sedar, anda kena tahu posisi dia kalau kat gelombang otak ni dekat mana. Boleh ni? Saya nak mudahkan lah cara. Mudahkan untuk anda yang mungkin pertama kali kan kita belajar hipnosis kan. Kan tahu. Kalau saya cakap minda sedar, dia duduk dekat bahagian beta ni. Boleh ya? Jadi minda sedar dekat bahagian gelombang beta. Waktu ni kita boleh fokus 5 sampai 9 perkara secara bergantian dengan cepat. Kita ni rasa macam kita buat banyak benda dalam satu masa. Sebenarnya tak. Kita sebenarnya buat satu-satu tapi secara pantas. 5 sampai 9 benda kita fokus. Ini daerah normal beta. Okay, gelombang otak ni turun pula masuk ke bahagian alfa. Alfa ni keadaan yang tenang. Fokus yang relatif sedikit. Dia punya fokus tu kan. Dia fokus tu kalau tadi 5 sampai 9 kan. Ini dah turun paling tinggi pun 3 fokus. Dia dah turun. 3 benda je kita buat dalam satu masa tu. Kita rasa relax sedikit. Keadaan relax walaupun sedikit. Ini keadaan ataupun situasi gelombang alfa. Dalam hidup pernah rasa relax tak?
Saya tanya dulu, mana tahu ada kat sini yang tak pernah rasa relax seumur hidup dia tak pernah relax. Oh, kalau ada, boleh bagi tahu lah Selama saya dalam bidang hipnosis, jumpa ramai orang, tak pernah lagi lah ada rekod orang yang tak pernah merasakan relax seumur hidup dia. Ya. Pernah relax kan? Maknanya anda normal, anda pernah mengalami hipnosis. Nah, sekarang anda label kan. Anda tulislah, buat catatan anda. Okey. Kalau saya kata minda bawah sedar, kita singkatkan sebagai MBS lah, minda bawah sedar. Saya tulis kat sini. Ingat, minda bawah sedar, dia duduk dekat wave alpha ni. Boleh? Kalau line saya lag dan sebagainya, bagi tahu dekat bahagian chat. Saya sangat perlukan maklum balas daripada anda ya. Okey. Minda bawah sedar dekat gelombang alfa. Boleh? Dapat? Minda bawah sedar dekat gelombang alfa. Kalau saya cakap minda bawah sedar ni, maknanya ini keadaan-keadaan hipnotik, keadaan-keadaan hipnosis. Jadi orang yang mengalami hipnosis duduk dekat mana? Dekat alfa. Dapat? Turun lagi ke theta. Dekat theta ni, puan, daerah yang sangat tenang. Pernah rasa? Sangat tenang. Dia bukan relax-relax yang biasa. Oh, ini betul-betul rehat yang dalam. Oh, dia punya relax tu yang masyok ah. Okay? Pernah rasa dalam hidup? Semua hidup takkan tak pernah rasa. Happy gila kan. Oh, rasa syok betul. Aman damai dia lain macam kan. Walaupun sekejap. Okay? Anda masuk pada situasi theta. Fokus kita ni dah masuk kepada internal dalaman tentang diri kita, tentang sudut-sudut. Kalau bahasa mudah, tahu tak proses orang muhasabah diri, merenung dalam diri kan, sampai dia connect pada bab-bab, yalah macam-macam lah, pada sensasi rasa dia, dia punya fokus tu dah masuk lebih kepada internal, dia dah mengabaikan dunia luar ni. Macam orang tengah fokus tengok media sosial lah dekat handphone. Contoh sekarang TikTok lah lawan puan. TikTok antara aplikasi yang telah mengalahkan Facebook kan. Ni kalau anda nak tahu. Ada sebab. Benda ni yang saya akan sentuh nanti lawan puan. Perasan tak ada orang kalau tengok video-video kat TikTok dan sebagainya lawan puan. Dia scroll. Dia tak perasan tau. Dia kata kejap je. Tahu-tahu dah setengah jam. Malah 1 jam habis. Hanya duk scroll tadi tu. Kan? Terlalu fokus. Sangat enjoy puan. Kadang-kadang dia tak tahu dia cari apa pun sebenarnya. Okay? Dia scroll puan. Sampai dunia luar dia ni, anak yang duduk sebelah, suami ada dekat sebelah ni, macam tak ada puan. Pada orang tu tengah tegur kita, tengah cakap, kita boleh rasa mereka ni hilang. Tak ada. Tak dengar dipanggil, tak dengar. Indera kita ni masuk dekat dunia apa yang kita fokuskan tadi tu. Tak kisahlah. Betul. YouTube ke, kan? Facebook ke. Sekarang kan dunia gadget lah, puan. Kepala otak kita didorong masuk ke dunia gadget tu, dunia internet. Tanpa batas kan sekarang ni kan. Dah banyak benda yang tak terbendung, puan. Kena tahu tu. Okay. Jangan bagi anak-anak kecil gadget seawal usia dia tu. Sekarang banyak sangat mak ayah yang dah sogok anak dia, berikan gadget. Usia kecil betul. Bawa kedai makan ke apa, untuk bagi diam, diberikan gadget. Betul tak? Nah, sampai tanda-tanda besar bahawa anak tu ada masalah, anda akan perasan bila berkomunikasi, dia punya eye contact dia dah hilang, puan. Bila cakap, dah tak pandang orang, mata tak beri tumpuan, tu tanda-tanda dah banyak sangat dah menghadap gadget. Hati-hati sebab saya dah tengok benda tu banyak dah. Okay.
Saya dah tengok kejadian-kejadian macam tu, banyak sedih lah, kesian. Jadi kalau proses tu boleh dibentuk sampai jadi macam gitu, maknanya nak baik pulih balik pasti ada proses. Kena sabar lah Betul. Ada kawan kita, isteri selalu terhipnosis dengan TikTok sampai stres tengok Betul tak? Sepatutnya kita ni tadbir pemikiran kita, kendali diri kita orang puan. Bukan kita terhipnosis dengan perkara-perkara tu. Tak salah nak tengok TikTok, nak tengok media sosial, tak salah. Bukan kata salah, tak salah. Kita boleh pilih-pilih apa kita nak tengok. Okay? Ni saya bagi tahu pada anda. Saya dulu kan dunia bisnes online kan. Kita yang mana gadget berjam-jam dengan laptop, PC, bagai apa semua. Betul, tak lepas. Kita rasa power sangat lah kalau buat kerja berjam-jam dekat gadget ni. Sama bila saya tahu tentang kajian data ataupun fakta betapa bahayanya kita dengan gadget kan. Jadi satu hari tu pakar otak ada share dengan saya, tak silap saya lah kawan puan. Kita kena peruntukkan masa dengan gadget ni 3 jam sahaja sehari. Rasa berat kawan puan. Kalau selalu berjam-jam ni dengan gadget, tiba-tiba aku kena ubah 3 jam. Cuma nak buat? Alhamdulillah. Disebabkan saya ada sedikit pengetahuan tentang hipnosis, hipnosis membantu saya ubah benda tu dengan pantas. Tak ada masalah bagi saya. Kalau nak tengok handphone, 3 jam sehari, orang kata biasa lah. Dapat kurangkan lagi. Handphone, saya tak perlu bawa. Bila saya keluar pergi mana-mana pun tak kisah. Okay? Itu tanda kita tak terikat tau. Kalau tak kan, mesti nak bawa handphone. Kan? Sikit-sikit nak beli handphone kan. Pergi masjid bawa handphone. Cuba belajar tinggalkan. Bila nak pergi satu tempat, cuba belajar tinggalkan. Contoh nak pergi kedai. Contoh nak pergi masjid kan. Tak payah bawa handphone. Contoh. Okay. Nah, itu yang saya buat. Tinggalkan dia. Ada rasa aneh tak bila tak bawa? Kalau ada rasa aneh tu maknanya programming anda terhadap gadget tu terlalu kuat lah. Tu cara melepaskan latihan dia macam tu. InsyaAllah kita rasa lebih tenang. Sebab tu kebanyakan saya buat program, kalau saya buat program outdoor, kebanyakan kalau program hipnosis ke apa, saya suka cari tempat-tempat yang sebenarnya tak ada line. Tu lagi bagus. Okay? Peserta ke apa tak main handphone. Letak handphone kat bilik. Jadi kita buat aktiviti kat luar ke apa, tak ada bawa handphone. Itu lagi best sebenarnya lah. Sebab saya pernah buat satu program yang macam tu. Awal-awal saya tengok peserta memang kalut lah. Kan, renggang handphone kan. Nak ambil gambar tak boleh kan. Nak bilik telefon tak boleh kan. Okay. Tapi lepas tu mereka merasa nikmatnya lah. Aman kan hidup kan. Okay. Jadi kena belajar buat. Kena belajar buat. Kalau kita dah biasa dengan dunia tu, anda cuba rasa lah. Anda cuba rasa. Anda boleh latih sebenarnya. Anda boleh rasa tahap kebebasan fikiran tu dari segi kadar stres dia apa semua tu lebih elok lah. Anda masih boleh happy, jangan risau, masih boleh happy walaupun kita tak ada gadget-gadget tu. Satu hari kelak orang puan, mungkin teknologi ni pun akan problem tau, bermasalah. Boleh bayangkan tak waktu tu? Kalau internet tak ada, kan? Jadi kita kalau yang dah biasa tak ada benda-benda ni sangat, orang puan, kita okey insyaAllah boleh survive lah. Tapi orang yang dah biasa sangat, dia tak boleh survive lah. Betul tak? So jangan biar perkara tu mempengaruhi kita, biar kita yang takbir balik perkara tersebut. Keadaan kita ni orang puan, bukan sekadar keadaan sangat tenang ataupun terfokus pada dunia internal. Untuk faham lagi, keadaannya macam ni. Bila kita baca satu kisah, satu cerita, kita rasa macam ada kat dalam cerita tu. Faham tak? Walaupun anda membaca. Walaupun anda membaca. Orang kan suka baca kan kalau dekat dunia Facebook banyak penulisan kan. Berbanding gambar dengan video kan. Jadi tulis kan. Jadi kita pun baca kan. Apa benda orang cerita kan. Luahan perasaan ke apa kan. Kita baca-baca tu sampai terdorong rasa macam, ish, aku nak komen lah, tak puas hati lah dengan dia sekian-sekian kan. Banyak macam itu kan. Terdorong macam itu kan. Nak komen juga. Walaupun komennya tak seberapa sangat kan. Kita terdorong. Termakan emosi kan. Terpancingkan emosi tu. Nah, sampai kita merasakan orang ni menulis ni macam tengah bercakap dengan kita.
ataupun apa dia tulis ni, kita boleh rasa macam hal tu ada dekat kita tau. Macam sedang bermasalah sama contoh. Itu keadaan-keadaan theta tau. Nah, kita boleh feel perkara tu. Itu tanda ada kat theta. Boleh ke ni? So, anda jangan ingat anda kena hipnosis dengan seorang hipnotis. Barulah anda boleh merasa inilah, merasa tak. Tanpa anda jumpa kami-kami ni, orang puan, dalam kehidupan kita, banyak sangat ilmu hipnosis, orang puan. Itu yang sepatutnya anda lebih perlu berhati-hati. Tapi orang kat luar tak tahu pasal ni, orang puan. Mereka hanya takut dan mengawasi diri supaya tak kena hipnosis dengan seorang hipnotis. Padahal, dalam kehidupan seharian, dia penuh dengan aktiviti hipnosis, orang puan. Dapat ke ni, orang puan? Sebab tu hati-hati tengah berangan-angan kan. Tanya balik kat diri sendirilah. Anda banyak berangan mainkan dalam fikiran tu tentang apa ya? Mungkin ada kat sini ada yang ada pengalaman tau. Sebelum dia belajar hipnosis dulu dia macam mana. Lepas dia belajar hipnosis macam mana. Dari sudut cara fikir dia, rutin dia lah senang cerita. Saya suka sentuh pasal rutin. Benda ni paling jelas boleh faham. Dulu saya suka sabotaj diri sendiri. Sebab saya tak tahu apakah bahasa hipnotik. Kenapa kena cakap baik-baik? Kenapa kena sangka baik-baik? Kenapa tak boleh fikir macam ini? Kenapa tak boleh buat macam ini contoh? Dan kenapa aku nak kena fikir sekian-sekian? Jadi kita belajar tentang teknologi fikiran ni, saya ambil bahagian lah. Kan? Wujudkan satu rutin. Rutin saya berubah. Bercakap memang kena fikir dulu. Kalau dulu main cakap je baru nak fikir. Okay? Kita fikir dulu bercakap. Bila tengok orang ada isu ataupun kita tengah ada konflik dalam keluarga ke apa, saya lebih mengambil langkah belakang kejap. Saya zoom out, saya lihat, saya beri sudut pandang yang lain. Okay? Supaya saya mengerti apa sedang berlaku. Kenapa dia ni berrespon macam ini, mesti ada sebab. Betul tak? Kita jadi lebih terkendali tau. So, banyak rutin ataupun cara fikir saya mula berubah. Saya tak perasan kehidupan saya ikut berubah. Dulu senang sangat sabotaj diri sampai down. Senang sangat termakan cakap apa orang cakap. Kan? Akhirnya, kita dah boleh persetankan lah apa orang cakap. Nak buat macam gitu pun rupanya kena ada seni, kena ada ilmu. Ingat boleh automatik je kita bodohkan ataupun kita abaikan hal tu tak. Rupanya pun ada skill juga. Okay. Jadi insyaAllah tak rugilah kita belajar tentang dunia bab komunikasi ke, tentang bahasa-bahasa fikiran ke. Benda ni best. Benda ni menarik sebab hari-hari kita pakai. Okay. Keadaan yang last kali delta, tidur normal. Tidur normal ni frekuensi dia memang slow dan tak ada proses komunikasi lah. Saya bercakap dengan anda tengah tidur. Anda nak respon macam mana, betul tak? Anda tak boleh respon. Jadi, kalau kerja-kerja hipnosis ni dia tak dijalankan pada waktu tidur normal. Kalau tidur normal tu, boleh juga kita jalankan hipnosis. Tapi bukan hipnosis yang kena ada komunikasi antara dua belah pihak ni. Tak. Dan pihak lagi satu, dia tetap tidur. Okay, dia tetap tidur. Kita sebagai hipnotis ada cara. Macam mana kita nak install programming waktu orang tu tengah tidur normal. Dan nanti anda akan tahu, tidur normal ni, tidur yang biasa kita tidur malam tu, tak sama dengan tidur hipnosis. Okay, tak sama. Dia nampak macam sama tapi tak. Kalau tidur hipnosis ni, kesedarannya masih ada dan dia boleh respon direct dengan apa yang kita sampaikan. Kalau tidur normal yang biasa tu, dia tak boleh respon. Okay, dia emang tak sedar dah, betul tak tidur kan. Okay, setakat ni okay. Jadi saya nak kena tekankan dulu ni kawan-kawan. Saya nak tekan sebentar Kita padam dulu. Okay. Belajar hipnosis jadi seorang hipnotis, anda kena kuasai dua bahagian ni. Bahagian apa? Okay, tengok ni. Nampak dekat skrin? Alpha dan Theta. Silalah buat catatan anda.
Keadaan hipnosis, keadaan bawah sedar tu dia duduk dekat dua level ni, alfa dan theta. Okay. Jadi buat sedikit catatan, alfa tu wilayah yang ringan, theta tu wilayah yang dalam. Jadi nanti kalau saya bahasakan macam ini, okay, anda baru saja masuk pada keadaan hipnosis yang ringan. Tadi kawan kita ni masuk pada keadaan hipnosis yang ringan. Kalau saya cakap hipnosis yang ringan tu maksudnya apa? Dia baru masuk dekat permukaan-permukaan awal ni, dekat alfa, wilayah-wilayah situ. Okay, dia belum masuk dalam lagi. Kalau saya hipnosis seseorang, anda lihat orang tu sampai macam orang pingsan kan, lembik kan, terkulai kan. Selalunya orang ni dia masuk pada keadaan yang dalam. Kalau anda dengar saya cakap keadaan yang dalam tu duduk dekat bahagian theta. Tu hipnosis yang dalam. Okay, boleh ni. So kalau orang tu sampai menangis kan, menghayati kata-kata sampai menangis dan sebagainya, dia masuk hipnosis yang dalam lah tu. Dia bukan masuk dekat permukaan yang ringan. Okay, dapat. Cara anda belajar sesuatu setakat ni? Boleh? Ini rutin yang pertama. Latihan akses bawah sedar, iaitu ada ritma kiraan nafas asas. Sebelum saya cakap pasal rutin satu ni kan, kenapa saya sentuh pasal brainwave tadi ada sebab. Okay. Secara normal dalam kehidupan kita, bang puan, gelombang otak ni ada turun naik, turun naik. Ada banyak faktor lah yang mempengaruhi dia. Okay. Dia ada turun, dia ada naik. Anda pun tahu tadi, beta kalau pergi ke alfa, alfa ni macam mana? Theta ni macam mana, betul eh? Kita dah tahu dua keadaan tu keadaan berpengaruh. Keadaan ni, puan, alfa dan theta ni, keadaan ni membolehkan maklumat tembus masuk ke bawah sedar dengan baik-baik. Dia tembus masuk ke bawah sedar. Dia buat orang percaya, dia buat orang terdorong melakukan sesuatu. Tu lah. Bila masuk pada alfa dan theta ni. Dia buat orang merasa, dia membuatkan orang jadi angau, dihantui perasaan sekian-sekian, teringat-ingat, terngiang-ngiang. Okey? Nah, macam-macam lah puan eh. Tu alfa, theta. Okay. Keadaan tu kan fenomena semula jadi kan. Kadang-kadang kita tak duga bila berlaku kat kita, betul eh? Macam mana? Persoalan ni macam mana kita nak sengajakan diri kita untuk kita turunkan gelombang otak tu. Macam mana kita nak turunkan gelombang otak tu secara sengaja? Kenapa nak kena turunkan secara sengaja lah puan? Inilah seni lah puan. Bila kita tahu macam mana nak turun ataupun nak ubah keadaan ni, okay, state ni lah puan, kita nak ubah. Tujuan dia apa? Kita ubah untuk sengajakan proses program. Saya nak programkan something ni dekat diri saya. Saya dah tahu ni, kena turunkan gelombang otak. Aku hanya boleh programkan diri aku, waktu yang terbaik adalah waktu masuk dekat alfa, masuk dekat theta. Tapi nak tunggu masuk ke alfa dan theta ni macam mana eh? Bila kita tahu, kita ada skill nak turun, okay? Kita ada cara ukur dia, puan. Kan lagi menarik. Jadi kita punya kerja-kerja nak programkan tu dari segi waktu dan masa tu kan jadi lebih jimat, lebih cepat. Dapat ke? Jadi aplikasi yang efektif untuk turunkan gelombang otak yang sangat berpengaruh adalah pernafasan. Okey. Jadi lepas ni anda tak pelik. Kadang-kadang kita rujuk, banyak orang kan mengalami isu mental dan sebagainya kan. Dia pergi rujuk pakar bagi tips ataupun pesan pada dia. Buat nafas sekian-sekian. Ada kaedah nafas dia kena buat. Okay, ada senaman nafas lah. Kalau dalam perguruan dunia energy healing dulu puan, waktu dunia kesaktian lah, paranormal dulu puan saya ingat lagi, dia ada jurus-jurus nafas. Dia sebut jurus puan, jurus-jurus nafas. Jadi hebat lah, jadi power puan. Dia ada jurus-jurus nafas dia. Macam-macam cara puan. Jadi lepas ni anda tak perlu hairan. Kenapa ada jurus nafas lah, ada kaedah nafas. Semua kaedah nafas tu dia ada dia punya kesan-kesan dia lah.
Asas dia apa tuan-puan? Sebenarnya nafas ni nak dorong kita mengubah keadaan kita masuk pada keadaan hipnotik. Keadaan berpengaruh tadi tu je. Okay. Itu dia punya asasnya lah. Okay. Manfaat lain tu ada perbezaan dia untuk sekian-sekian nafas. Ini ritma kiraan nafas asas yang kita kena belajar 528. Yang kita kena kuasai sama-sama 528. Nanti kita upgrade. Okay, kepada berapa tuan-puan? 5, 20, 10. Boleh ke? 5, 20, 10. Tulis dulu tuan-puan. Saya nak anda buat 5, 20, 10. Tu. Bagi yang tak pernah buat, baru tahu, okay, buat 528 dulu. Mesti pening kan? Apa benda 528 ni kan? Kenapa dia punya kod dia 528? Saya tunjukkan cara tuan-puan. Boleh? Boleh ke? Okey. Kaedah pernafasan macam ini. Tarik nafas panjang daripada hidung. Sepanjang 5 saat. 5 saat. Itu maksud 5 tadi tu. Dia bukan kira 1, 2, 3, 4, 5 baru tarik nafas tak. Tapi kita tarik nafas tu sepanjang 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 2 saat. 1, 2. Dan lepas nafas melalui mulut sepanjang 8 saat. Anda takkan tahu macam mana kalau anda tak buat. Cuba buat tuan-puan. Buat sekarang tuan-puan. Tarik nafas panjang dari hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 2. 1, 2. Bagus. Lepas nafas melalui mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senang kan tuan-puan? Senang tuan-puan. Dan kita ubah tambah baik lagi pernafasan kita. Tarik nafas panjang dari hidung. Tapi tariknya bukan kat dada. Bukan dada kita naik. Tapi perut kita. So perut kena kembungkan. Kalau perut kita dah memang ke depan. Maaf cakap tuan-puan ni. Anda peganglah perut anda. Rasa. Bila tarik nafas ke bahagian perut tu kita kembungkan. Rasa dia punya tekanan tu kan. Tahan kejap. Lepas tu lepas nafas. Boleh ni? Okey. Saya bagi masa untuk anda buat sekarang juga pernafasan 528. 528 dulu 528. Saya nak anda buat 5 pusingan. Boleh? 5 pusingan. Faham 5 pusingan? 5 kali lah betul 5 pusingan. Anda buat 5 pusingan. Tapi buat dalam keadaan mata buka. Mata buka. Jangan tutup mata. Buka mata. Anda kira sendirilah buat nafas tu sampai 5 kali. Dah selesai buat, anda komen dekat bahagian chat. Bagi tahu saya dekat bahagian chat. Siap dah. Okay, silakan sekarang. Kalau dah siap, okay, sila tulis dekat bahagian chat. Okay, dah siap. Untuk anda yang dah siap buat pernafasan ni, apa yang anda dapat rasa? Cuba share. Bila anda buat nafas tu, sebelum anda buat tadi dengan lepas anda buat, apa antara benda yang ketara lah anda boleh rasa? Dia rasa relax kan. Walaupun sedikit tak kisahlah. Jadi bila anda dapat capai rasa relax, kan dia rasa lain sikit betul tak? Siapa yang buat tahu. Okay? Dia memang direct boleh rasa bila kita buat. Terasa teratur sedikit, ringan sedikit. Tak kisahlah walaupun sedikit tu kan.
Betul eh? Nah, itu kan buat dalam keadaan buka mata. Saya minta anda buat dalam keadaan buka mata, betul? Sekarang saya nak anda buat 5 pusingan lagi, tapi dalam keadaan mata pejam. Anda pejam mata dengan tenang, relax, anda buat nafas tu. Okay? Saya nak anda buat sekarang. Okay? Anda buat dalam keadaan pejam mata pula, buat 5 pusingan. Selesai je, okay, chat, bagi tahu, dah siap. Lepas tu apa yang anda rasa? Kalau dah selesai, anda komen siap, bagi tahu saya dah siap, dah selesai, dan cuba share apa anda rasa bila anda buat teknik nafas tadi dalam keadaan mata pejam. Sebab pentingnya rasa. Saya tak nak kita just dengar teorinya, kita just dengar je selama ni, tapi kita tak faham sebab kita tak pernah buat. Okay? Anda boleh buat. Ada yang kata rasa mengantuk kan. Okay? Ada sebab tu anda rasa-rasa macam gitu, puan. Rasa terawang-awang, kata kawan kita. Rasa mengantuk ramai rasa mengantuk Adakah sebab dah nak jam 10 eh? Waktu tidur? Okay. Poin dia apa tau? Kalau saya minta anda bezakan, buat dengan teknik buka mata dengan buat teknik pejam mata, mana menurut anda yang lebih dalam? Mana yang lebih dalam? Lebih dalam pejam mata, betul. Yang buat je tahu. Sebab tu kena buat. Dia jangan dengar je, kena buat. Buka mata macam mana, pejam mata macam mana dia punya feel. Dan pejam mata akan rasa lebih dalam. Betul. Kita tengok balik yang kita belajar tadi pasal gelombang otak. Okay. Saya minta anda buat nafas tadi. Yang pertama buka mata, betul. Bila buka mata, fokus anda kat mana? Saya nak tahu tu. Fokus anda kat mana? Kalau kita buat dalam keadaan buka mata. Fokus kat nafas, betul tak? Tapi mata melilau. Mungkin tengok something apa yang ada kat depan kita, betul eh? Gerak kerja gelombang otak, dia sedang menurun lah. Memang daripada beta, dia nak turunkan ke bawah, betul. Anda masuk pada wilayah alfa bila sekadar buat dalam keadaan buka mata. Biasanya lah ni Okay. Kemudian kita buat dalam keadaan pejam mata pula. Bila pejam mata, disebabkan tadi anda dah buat, dah masuk ke alfa dengan baik, anda rasa ringan sedikit, betul Rasa macam gitu kan? Itu kan wilayah hipnosis yang ringan, ingat saya cakap tadi. Kali ni kita buat pejam mata. Bila kita pejam mata, orang puan, apa jadi? Kita pejam mata, fokus kita akan cenderung lebih tajam. Sebab kita punya penglihatan ni dah tak ada apa yang ganggu kat depan. Okay, pendengaran kita dah terfokus pada nafas yang masuk keluar. Okay, dia jadi lebih tajam. Dan dia dorong kita masuk lebih dalam. Gelombang otak tu turun lebih dalam. Sebab tu kita boleh rasa sampai dah rasa macam mengantuk tu kenapa? Sebab dekat teta. Teta dia nak pergi ke tidur normal atau lepas tu. Wah, tu biasalah. Kalau anda buat nafas yang lebih lama, anda boleh jadi mamai. Mamai, ngantuk, tidur. Orang puan. Itu normal. Itu dia punya flow, orang puan. Okay, itu dia punya flow. Dapat ni? Ha. Jadi tahniah sebab buat, orang puan. Sebab senang kita nak jelaskan. Okay. Boleh Tadi nafas 528. Ini yang anda kena buat Kita upgrade 5, 20, 10. Rasa-rasa boleh buat tak?
Mesti boleh buat. Sebab tu okey lagi tu 5, 20, 10. Ada lagi teruk daripada tu orang puan. Tapi ni biasa. 5, 20, 10. Konsep dia sebenarnya menahan nafas lebih panjang daripada apa yang kita tarik dan lepas lah. Kemudian asasnya apa? Kita melepaskan nafas lebih panjang daripada apa yang kita tarik. 5, 20, 10. Anda tulis. Anda dah tahu cara dia buat macam mana kan? Okey, anda boleh cuba buat. Tapi jangan paksa diri. Contoh, nak kira sampai 20 tu kan. Memang tercungap-cungap lah. Jangan paksa. Maknanya nak kira sampai anda boleh berapa. Buat dulu macam tu. Okey? Lama-lama anda boleh nanti dah tahan 20 saat. Okey. Dan kalau anda dah biasa kan, dah boleh rasa. Dia pergi deep tu, dalam tu, lebih baik daripada yang tadi. Bila kita buat 5, 20, 10. Tak payah buat pusingan terlalu banyak. Tak payah buat by minute ke apa tak. Kita bukan buat meditasi ke apa tak. Puan. Okay. Nah, buat 3 pusingan, 5 pusingan dah cukup. Paling tinggi 7 pusingan. Kalau anda boleh buat 10 pusingan, silakan. Boleh ni? Ni kerja rumah kita, puan. Untuk sesi malam ni. Buat rutin ni. Okay, cara nak buat dia ni, nak dirutinkan macam mana? Anda mulai sekarang, kena buat teknik ni setiap hari. Setiap hari tu, sediakan masa sekejap, buat sekali tau, Pak. Sekali buat tu, ikut anda lah nak buat 3 pusingan ke 5 pusingan ataupun 7 pusingan. Tu kira satu set lah tu. Maknanya dalam satu hari, mesti ada sediakan masa untuk betulkan nafas. Boleh ni? Mesti ada sediakan masa untuk betulkan nafas. Anda kerja. Waktu tengah hari, waktu rehat. Sebelum keluar rehat dan sebagainya. Cuba duduk relax kejap. Cuba anda ubah nafas ni. Antara manfaat dia apa tau? Bila kita buat nafas macam ini tau, puan. Kadar oksigen yang masuk ke dalam darah sampai ke otak kita meningkat 80%. Berbanding nafas biasa kita 40% sahaja. Penting ni. Jadi bila oksigen masuk dengan baik dalam tubuh, dalam kepala otak orang puan, otak kita dapat digunakan dengan lebih baik lagi. Okay? Boleh. Dan dia bantu kita untuk lebih terkendali dan relax. Kita hari-hari ada stres. Betul tak, ada banyak benda kita fikir. Kadang-kadang sampai jadi sempit kepala otak orang puan. Betulkan nafas. Okay? Boleh? Jadi tu orang puan, nampaknya malam ni kita stop dekat sini dulu orang puan. Saya ada banyak nak sentuh lagi. Topik kita masih panjang lagi. Ada 6 teknik yang saya nak beri untuk tahap 1. Yang mana kita sebelum tu ada share tentang ujian representasi diri lagi. Okay? InsyaAllah besok kita jumpa waktu yang sama. Kita nak sambung topik yang lebih dalam, lebih menarik. Jadi pastikan anda kalau berkesempatan untuk ikut sesi esok, hadirkan diri macam biasa. Boleh tak, Muhammad? Saya harap bermanfaat pada malam ini, belajar sesuatu. Ini tools rutin anda kena buat dulu. Jadi anda buat dalam keadaan anda faham, anda tahu tujuan dia apa. Silakan berlatih, silakan buat. Siapkan diri anda untuk sesi yang berikutnya nanti. Jadi itu sahaja daripada saya untuk sesi kita kali ini. Saya Masteri, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hidup hebat luar biasa. Jumpa lagi tuan-tuan dan cik puan sekalian.